Kembali dalam Assalamualaikum para penonton yang suka menyimpan emas ataupun mungkin bakal menyimpan emas ataupun seronok nak belajar tentang emas ni, kita ada topik akan kita bacakan tentang manfaat emas, infak dan wakaf. Saya bersama dengan dua panel di studio kali ini, dah macam forum lah saya rasa. Okey, di sebelah kanan saya adalah Tuan Amran Bachut selaku Ketua Pegawai Eksekutif MIM Gold. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di hujung sana tidak lain tidak bukan Ustaz Dr. Ashraf Sorin selaku pendakwah dan juga pengasas Pondok Tahfiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalan pertama saya dalam forum kita macam forum lah. Okey, tentang kegunaan emas ni. Biasanya penyimpan orang yang buat menyimpan emas, melabur emas ni, apa biasanya yang di emas tu untuk apa sebenarnya? Mungkin Cik Amran dan Ustaz boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada TV Hijrah. Terima kasih pada penonton TV Hijrah. InsyaAllah hari ini kita berkongsi manfaat emas, simpanan emas. So soalan tadi tu berkenaan dengan manfaat penyimpan emas. Kalau betul, yang dah faham manfaat emas ni, dia banyak kegunaannya adalah untuk mencapai matlamat kewangan. Yang setuju, betul. Kebanyakan orang lah. So dari segi kebanyakan penyimpan ni, dia menggunakan emas ni sebagai simpanan jangka panjang ataupun tabungan dia. So dengan tu, dengan kaedah sebab banyak yang gagal ada simpanan wang tunai, so dia cuba dalam bentuk simpanan emas. Betul. So apa yang kita nampak bila guna simpanan emas ni, ada yang gunakan untuk belanja dana tahunan. Contoh macam belanja anak sekolah, ataupun tagaful kereta, rotek kereta. Masing-masing punya cara menggunakan simpanan emas untuk manfaat. Tapi yang kita nak share hari ini mungkin berkenaan dengan infak emas lah. Betul. Doktor boleh Ustaz boleh terangkan lagi macam mana? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih pada yang handsome Masya-Allah. Cik Amran dan seluruh yang dirahmati Allah. Bila nak cerita tentang emas ni benda dunia yang Allah pinjamkan. Daripada galian tu, bagaimana dibongkar di satu benda yang sangat bernilai. Betul. Dan kita kena faham, emas ni juga dia pakaian ahli syurga nanti. Bermakna benda yang sangat disuka. Bagaimana syurga dunia, adakah syurga di akhirat kita dapat juga. Jadi kita nak cerita bila sebut manfaat ni, kita kena jadi orang yang kreatif untuk kita dapat sesuatu redha Allah. Tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara. Yang pertama, masa mana habiskan? Ada tak berkat? Begitu juga harta. Harta mana dapat, mana dihabiskan? Ada tak keberkatan? Dan yang ketiga berkaitan ilmu, dan akhir sekali tubuh badan kita ke mana kita penatkan. Bila kita nak cerita tentang emas ni, seluruh yang dirahmati Allah, kita fikirkan bagaimana ekonomi hari ini, bagaimana mata wang makin lama makin susut. Nabi SAW beritahu akan datang semua mata wang akan susut nilainya, melainkan dinar, melainkan mata wang emas ni. Dan di sebalik gambaran ni, kita cuba buka minda kita, mata kita, untuk kita fikirkan bagaimana manfaat tu bukan hanya atas dunia tapi manfaat untuk akhirat. Contoh, kita berinfak dengan duit, boleh jadi duit tu sekadar tu nilai dia. Tapi bila dengan emas, subhanallah, dia punya nilai dia dengan izin Allah sentiasa meningkat. Jadi di sebalik gambaran ni, kita kena fikirkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita beri sesuatu infak kita dengan benda yang kita paling suka. Saya nak cerita tadi pengalaman kan. Kadang kita mencari dana untuk madrasah. Bila kita cerita tentang emas ni, Ustaz, makcik tak bawalah duit. Ditanggal dia punya anting-anting, ditanggal dia punya gelang, subhanallah. Sebab apa dia nampak yang dia nak pakai emas dekat syurga nanti. Bukan hanya emas dekat dunia. Maka dunia habis, masuk kubur tak bawa. Tapi bagaimana diinfak tu, perjalanan pergerakan infak tu, subhanallah, kesannya di syurga. Itu yang saya boleh gambarkan awal ni. Itu pelaburannya untuk di sana nantilah kan. Betul. Ustaz, dalam konteks topik kita ini, manfaat emas untuk infak dan wakaf ni, macam mana emas tu dikaitkan dengan infak? Lagi-lagi untuk pembangunan pusat tahfiz dan sebagainya. Macam mana nak kaitkan tu infak dan emas? Baik. Bila sebut infak, saya nak petik satu ayat Quran daripada surah Al-Hadid. Hadid ni besi. Maksud hadid ni besi kan. Dan bila sebut emas ni, besi yang bersadur, yang sangat bernilai. Allah sebut dalam satu ayat, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang beri pinjam pada Allah. Kita minjam ni daripada Allah ni, pakaian kita, segala-gala kita minjam. Kita bagi balik cagaran tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dengan emas.
dengan nilai yang sangat-sangat ikhlas. Contoh emas kita pakai 10,000. Nak bagi ya Allah. Berat tu. Tapi dia boleh dengan sangat ikhlas. Yes. Allah bagi ganjaran walahu ajrun karim. Ganjaran yang sangat-sangat mulia. Bila nak sebut tadi pertanyaan daripada Ardi tadi, contoh orang tu letak emas sekian. Saya kadang berkuliah, kadang kita sebut untuk dana dan sebagainya. Dia bagi anting, bagi cincin, bagi segala-galanya kan. Sampai terhimpun tu 50,000. Allahu akbar. Sebelum tu 50,000. Lepas tu seminggu depan, bulan depan dah naik dekat-dekat 60,000. Bermakna kita cagarkan melalui contoh, melalui meme ni. Subhanallah, di situ ganti dengan RM1, beri pada kami pihak madrasah. Di situlah dia punya cagarannya nampak. Itu penonton nampak tu kan. Mana pelaburan tu kan. Jadi kenapa kita perlu galakkan simpanan emas untuk berinfak, untuk sedekah, bagaimana? Okey, tapi kita nak berehat sekejap. Okey, maaf dapat cue, kita nak berehat sekejap. Sorry, kita akan lontarkan soalan tu kembali selepas ini. Berehat sekejap. Kita nak teruskan perbincangan dengan Encik Amran dan juga Ustaz Dr. Ashraf tentang manfaat emas kan. Okey, nak tanya Encik Amran lah, kenapa kita perlu galakkan simpanan emas untuk infak dan sedekah ni, dan macam mana meme goal boleh membantu urusan ni? Masih jadi sebenarnya yang kita tahu sebelum ni, sekarang ni sifat emas ni sebenarnya jangka panjang. Betul. Sebab dia, kalau kita dari segi manfaat dia banyak yang dapat manfaat. Betul. So apa yang kita nampak ni, bila kita infak kepada masjid, macam kita cakap masjid kadang-kadang pembangunan ni berpasar-pasar. So mungkin infak tu dibagi dalam bentuk emas, macam Ustaz Ashraf mention tadi. Value emas tu asalnya 50,000, tapi bila jual dalam masa harga emas ketika dia naik, dia dapat 60,000. So apa kaedah yang kita bagi kat penyimpan emas untuk memudahkan infak emas ni? Ada dua kaedah. Yang pertama, kita menggalakkan mana-mana pengurus madrasah ataupun pengurus masjid, pentadbir masjid, untuk mana-mana yang diinfak dalam bentuk emas, boleh jual terus kepada meme gold, yang mana kita insya-Allah akan ambil harga tertinggi, sebab kita faham ini adalah untuk infak emas. Sebab emas ni ada spread value dia. Tapi kalau dengan infak ni mungkin kita boleh bersama-sama juga memudahkan penyimpan emas ni untuk mendapat harga tertinggi. Selain daripada tu, kita ada buat juga satu kaedah yang mana gold customization. Maknanya kita galakkan madrasah atau masjid nak buat satu gold bar yang custom. Dia lebih kurang macam kalau kita tengok sini, madrasah kita letak gambar. Gambar apa? Gambar madrasah. Gambar madrasah ni kita letak, mungkin kat sini ada nombor telefon ataupun dan sebagainya, boleh infak. So penyimpan emas boleh menyimpan sambil berinfak. Sebahagian jualan tu mungkin digunakan untuk pembangunan madrasah, pembangunan masjid dan sebagainya lah. Itu dia kita nampak kaedah yang kita sediakan kepada penyimpan emas di bawah meme gold ni untuk membuat infak emas. Jarang sekali kita dengar daripada orang kata ialah daripada simpanan emas tu, rupa-rupanya kita boleh niat untuk berinfak tu datang sekali kan. Ustaz, mungkin ada testimoni ataupun pengalaman macam mana manfaat untuk madrasah tahfiz ni yang dibangunkan oleh pihak Ustaz Ashraf melalui infak emas. Baik. Bila sebut testimoni ni, biasa orang minum contoh lah. Dengan makan benda tu nampak testimoni dia makin sihat. Betul. Makin gebu. Makin yang semacam jadi. Jadi nak cerita, contoh bila testimoni, benda-benda yang kita letakkan sesuatu, dunia ni kita kena faham sebagai alat pemudah. Bukan sebagai matlamat kita. Yang mana saya gunakan, subhanallah, yang saya nampak benda tu nampak sangat-sangat berkat. Apa maksud berkat bahasa dia? Ada manfaat kebaikan. Contoh hari ni kita ialah barang dengan naik harga pelbagai, tapi emas ni kita gantikan dengan gambaran tu, subhanallah, benda tu akan jadi mudah. Saya buka madrasah nilai lebih kurang 1 juta. Kadang emas yang dulu pun saya suka kumpul di sebalik orang menyumbang, subhanallah, sangat-sangat membantu. Contoh batu-batu apa semua ada yang bawa gadaikan. Lepas tu sebelum saya kenal meme, kita melalui Rohno. Kadang kita nak bayar gaji staf apa semua dengan bil apa semua dengan emas ni. Itu testimoni yang saya boleh ni lah. Jadi kena test dulu, baru adalah testimoni dulu. Maksudnya testimoni yang Ustaz sebut ni memang berkesan lah, memang betul-betul terbukti lah orang kata kan. Saya nak bagi faham macam ni, Ardi. Kadang kita benda ni, kita ialah macam saya sebut awal tadi, kita kena kreatif. Kita nak cari redha Allah, hidup atas dunia, nak cari rahmat Allah. Benda yang Allah bagi pinjam ini, kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Benda yang paling kita sayang hari ni apa? Emas lah, sangat bernilai. Betul. Yang sayang inilah kita terjemahkan, subhanallah. Macam-macam makcik kat luar sana kan, dia ada barang kemah lama-lama. Subhanallah, Allah ganti kat syurga yang baru nanti. Allahu Akbar. Itu nak bagi penonton faham dan jelas tu.
supaya jangan takutlah untuk melabur Betul, dengan emas betul, kan. betul. Cik Amran, mungkin mereka-mereka yang berminat mungkin dah terjentik hati seronok dengarnya, sebab ustaz pun meyakinkan dengan apa pulangan-pulangan di akhirat nanti, di syurga nanti insya-Allah. Macam mana kita nak memberi keyakinan kepada penonton? InsyaAllah dengan adanya Mim Gold ni kami sediakan platform. Kami sediakan kemudahan kepada menyimpan emas untuk membuat infak emas. Dan untuk kata-kata akhir ni saya nak galakkan semua penonton Al-Hijrah untuk layari kita punya social media dan boleh lihat kat situ ada promosi terbaru kita, ada produk-produk terbaru kita, yang mana setiap produk-produk tu ada juga yang kita buat promosi yang menggalakkan penyimpan emas kita ni untuk membuat satu pendapatan tambahan, yang mana boleh jadi reseller ataupun kita punya wakil jualan untuk memudahkan penyimpan emas ni berkongsi manfaat kepada lebih ramai orang lagi. So kami berharap dengan apa yang kami kongsikan hari ini, semoga penonton-penonton TV Al-Hijrah terbuka hati untuk memulakan simpanan emas. Kita boleh mulakan simpanan emas dengan RM50 sahaja, yang mana dengan RM50 tu kita boleh nampak emas ni tidak memerlukan wang yang banyak untuk kita mulakan simpanan emas. Dan apa yang saya nak share kat sini berdasarkan pada infak emas ni, ada satu, saya nak share je sebelum kita tamat ni, ada satu penyimpan emas ni, dia bawa emas tu memang khas niat dia untuk infak. Sebab emas tu dia diwarisi, sebab emas ni ada yang diwarisi daripada mak dia ataupun nenek dia. So digunakan emas tu untuk infak atas nama arwah ibu tu ataupun arwah nenek dia. So itulah kita nampak, moga dengan apa yang kita kongsi hari ini lebih ramai lagi penyimpan emas yang menggunakan emas untuk jadikan infak kepada pembangunan masjid atau pembangunan madrasah, yang mana lebih kita cakap pada jalan Allah lah, insya-Allah. So pesanan kami, kalau apa yang saya nak share sini, kalau ingat emas, ingatlah Mim Gold. Ingat emas, ingat Mim Gold. Ustaz Ashraf, sedikit kepada penonton. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, setiap apa yang Allah bagi pada kita akan kena tanggung dan kena jawab. Jadi hari ini kita kena fikirkan sebelum kita mati, ada benda yang kita kena clearkan. Lagi-lagi emas. Saya nak bawa satu cerita. Ada satu makcik tu dah meninggal dah hadi. Dia serah pada saya tu dah lama dah, 5 tahun yang lalu. Dia punya emasnya dekat-dekat harga RM80,000. RM80,000. Dia sebut pada saya, "Ustaz, ini makcik bagi sebelum makcik mati. Mudah-mudahan bermanfaat." Jujur saya katakan manfaat. Kita belikan blok-blok batu, kita belikan tiang dan sebagainya, dan hari ini kukuh, sekarang masih kukuh lagi. Itu sebab bila kita ikhlas dengan satu pemberian yang Allah bagi pinjam. Bukan kita hak milik kita, dan kita bagi pinjam balik pada Allah. Walahu ajrun karim. Baginya sangat mulia ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom semua yang berada di luar, kita ada melalui Islamic punya Mim Gold ni, subhanallah, kita gunakan untuk lebih keberkatan, dan mudah-mudahan perjalanan kita ke syurga, dunia ada emas, dekat akhirat mudah-mudahan di syurga kita dapat emas juga yang paling bernilai di sisi Allah. InsyaAllah. Tertera di kaca TV anda ada nombor untuk dihubungi, ada laman web, Facebook dan sebagainya. Boleh tertera, kalau boleh anda screenshot atau ambil gambar sekarang juga, sebentar masih ada tu. Okey, Ustaz Dr. Ashraf dan juga Encik Amran, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Mudah-mudahan kita harapkan penonton terbuka hati dan nampak pentingnya emas, bukan saja di dunia tapi di akhirat nanti, insya-Allah. Harap-harap membantu kita kan. Kita nak berehat sekejap para penonton, kita jumpa selepas ini, jangan pergi mana-mana.